Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ya amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati tuan pengerusi surau Pematang Sirih, yang saya hormati Tuan Imam Tuan Haji Muhammad Nur, yang saya hormati yang berhormat Tuk Yusof turut bersama dengan kita pada malam ni, alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT ni. Kita dapat sama-sama malam ni, hari pertama tahun 2023. Tahun ni kira azam tiap-tiap malam nak main ceramah, nak pergi kuliah. Kan? Kita ni manusia ni tuan-tuan, dia kena ada, dia panggil sesuatu yang, satu tempat, satu waktu yang kita nak shift. Tu bahasa orang kampung saja. Nak berubah, dia kena ada macam tu. Hang ni bila nak kurus ni, tahun depan aku kurus, dia ada time dia, tapi tak pernah kurus, dia tambah gemuk lagi ada. Hang ni bila nak berubah dia baik ni, aku lepas kahwin dia aku ubah lah. Dia nak ada time dia. Kita kena ambil time tu. Kita jadikan satu hari bulan Januari tahun 2023 ni sebagai waktu untuk kita berubah. Bila kita nak berubah, dia kena ada muhasabah. Tanpa muhasabah, dia tak boleh nak jadi berubah. Sebab tu kalau kita dalam bisnes, kita berniaga, dia kena buat analisis. Dia kena buat analisa. Kita nak perniagaan kita makin maju, makin berjaya, makin hebat, kita kena buat analisa. Kalau kita nak berubah untuk jadi lebih baik, kita ni kalau kita tak berubah nak jadi baik, kita nak berubah jadi apa? Betul tak betul tu? Dan memang kita kena berubah. Kita ni bergerak je tuan. Kita makin bergerak bukan nak makin panjang umur kita. Umur kita makin pendek. Betul tak umur makin pendek? Betul tak? Time mati tu dia berhenti tang tu ya tuan-tuan. Dan kita bergerak. Lagi sehari makin kurang, lagi sehari makin kurang, lagi seorang makin seorang. Bukan tunggu tua nak mati lah ni. Muda pun mati. Hari ni saja ada berapa dah ni. Saya tengok duduk masuk ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muda-muda aja. Bukan tunggu tua. Bukan syarat cerita tua nak mati. Bukan syarat nak sakit nak mati. Malam ada seorang tu duk elok, meninggal tengah tidur. Muda terang-tantang lagi. Dah 30-an umur dia, tengah lena. Semua orang terkejut. Oh ni saya pergi ziarah tu dekat Selama, malam Jumaat, jadi tu imam mayang maghrib, jadi tu imam mayang isyak. Dan waktu maghrib tu buat tahlil, buat baca Yasin, buat tahlil sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu balik rumah, isteri duk masak-masak, esok nak pergi sekolah, dia jadi cikgu nak pergi mengajar esok. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu dia pergi duk tolong bini dia duk potong nenah. Lepas tu dah sampai time tidur. Elok baring, tarik meninggal. Aku tu ya, tak ada apa, terkejut semua orang. Sebab tak ada tanda, tak ada apa kot lah. Sakit dulu ke apa, sesak dada ke sakit, tak ada. Lagu tu ya habis.
Nabi SAW cerita tentang akhir zaman ni, banyaknya kematian mengejut. Banyak orang mati tiba terkejut. Kalau dulu-dulu mati pergi perang, orang tahulah pergi perang ni ada possibility untuk mati. Sakit lama tu ada possibility untuk mati. Ni tak ada apa-apa, dan memang tu tanda akhir zaman. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi bukan cerita sakit nak mati, bukan cerita tua nak mati. Cerita ni syarat nak mati ni hidup. Maka kita tak ada pilihan tuan-tuan, sebab kita duk arah kot tu, duk arah kot tu. Maka kita kena ada satu benda nama berubah. Berubah. Nak berubah lagu mana? Nak berubah jadi kaya, mudah-mudahan Allah bagi kita jadi kaya. Tapi kaya boleh buat pergi mana? Berapa ramai orang jadi susah dengan kaya. Tuan-tuan, dia ada banyak duit tapi dia lagi susah. Susah apa? Susah hati. Susah hati. Susah dengan orang. Tuan-tuan ingat dia orang kaya ni semua orang suka kah? Ya, orang meluat, orang benci, orang dengki, orang kata. Anak saya semua. Orang macam-macam, orang nak berjatuh. Orang cerita buruk-buruk pasal kita. Tu dia ingat seronok. Siapa kaya ni? Cuba angkat tangan. Tak ada, nampak? Semua miskin. Tak ada siapa angkat tangan pun. Kita ni kot nasib baik tak kaya aja. Kalau kaya tak mai agak masjid ni. Nah? Kalau kaya agak tak mai lalu kot depan tu buat macam ni. Macam tu lalu depan masjid. Saya apa? Dulu-dulu waktu miskin-miskin mai lah, waktu kaya tak mai dah. Tentanglah saya Muhammad. Kaya orang tak suka. Tuan-tuan nak berubah jadi apa? Tuan-tuan nak berubah jadi muda. Mana ada muda lah. Tak ada lah hantunya pilih muka dia lagu mana pun. Ni, pergi beli bedak ke, pergi buat apa ke, apa plastik surgery ke, bubuh botok ke apa benda dah. Kalau tua-tua lagu tu ya, dia takkan jadi muda. Nampak muda tapi tetap tua. Betul tak betul ni? Makin hari makin tua, makin hari makin tua, tak payah buat lagu mana. Orang kata buat botok. Masih tahu botok? Tak usah nak buat lah. Nak bergerak apa? Senyum pun muka lagu tu, sedih pun muka lagu tu, duduk lagu tu. Dia tegang, dia cekang. Tegang pun botok dia suntik. Ni. Tapi yang buat pi lagu mana pun, tang bawah ni mesti nampak kata tua ni. Dia tak boleh hejah tang ni nak buat guna pun dia kata. Ada agak tanda dah. Tuan-tuan, dia jadi muda lagu mana pun dia tetap akan tua. Hakikatnya dia tua. Betul kan? Tuan-tuan nak apa? Nak sihat. Mudah-mudahan kita boleh jadi sihat. Tapi sihat kita waktu tua tak sama sihat kita waktu muda. Sungguh tak sungguh ni? Dulu waktu sihat, waktu muda lagu mana? Memang sihat sungguh-sungguh. Lari lagu tu. Saya Syumat. Ada orang bangkit. Din, bangkit lompat ke tu. Tengoklah ni panggil. Din. Allah. Terang nak bangkit tu kan. Terang nak bangkit. Tu macam mana hang sihat kan ni? Sihat Alhamdulillah. Tu terang sihat. Sihat cara orang tua lah. Dan salli ala Sayyidina Muhammad. Ini nak sihat. Sihat. Tapi tak sama dah sihat. Makin lama makin sihat-sihat cara orang tua-tua dia kata. Hang lagu mana ni? Sihat Alhamdulillah. Sihat cara orang tua-tua lah. Sihat cara orang tua-tua. Tuan-tuan, jadi subhanallah kita ni duk bergerak. Apa lagi yang kita nak sebenarnya? Kita nak apa? Kita tak nak lain tuan-tuan sekalian, melainkan kita nak jadi baik. Sebab baik itulah tuan-tuan yang akan menyebabkan nanti ending dia kita masuk syurga Allah. Akhirnya kita masuk syurga Allah. Yang tu kita nak. Sebab lagu mana pun tuan-tuan semua yang kita tak mau semua Allah bagi. Tak mau apa? Tak mau tua, tu Allah bagi. Tak mau apa? Tak mau habis duit. Habis duit kita tuan-tuan, berapa banyaklah duit kita habis daripada kita muda dulu kita belanja punya cuba tuan-tuan kira tengok yang kita duk simpan. Yang kita duk belanja, yang kita nak kita sekolah, cucu kita pula lah apa semua beli kereta, beli motor rosak, kereta rosak. Banyak dah yang kita duk belanja tuan-tuan, berapa banyak duit kita keluar. Kita tak peraya benda tu memang duit habis. Hang simpan pilih lagu mana pun, hang pulung pedor pilih lagu mana, dia makin habis. Sebab sifat dia macam tu. Ending dia mati. Ending dia mati. Belum mati nak bawa apa? Mati nak bawa baik. Nak buat baik. Bukan takat orang kata kita baik. Nak Allah kata kita baik. Orang tak kata kita baik pun tak apa. Tak ada orang puji apa pun tak apa kita ni. Buat baik. Saya semat harap. Baik sungguhlah Tuan Haji tu. Baiklah Tuan Haji tu. Mudah-mudahan baik sungguh. Tapi kalau orang tak kata baik pun tak apa Kenal dah maklum tu. Kenal dia tu. Dia tu lagu mana baik ke tak baik? Ya aku pun tak tahu dia baik ke tak baik. Tapi Allah tahu dia baik. Dah cukup dah kat kita. Maka nak berubah jadi baik tu kita kena ada satu benda tuan-tuan. Dia panggil analisis. Analisa.
Analisa macam mana? Muhasabah bahasa kita ni. Nak muhasabah. Nak muhasabah. Muhasabah apa? Ni tak masuk tajuk kita ni hari kiamat. Ni mukadimah pasal hari ni 1 bulan 1 sedap juga nak bercakap. Kemarin ni ada rakaman. Kemarin ni rakaman untuk tayangan Ramadan. Pergi rakam dekat masjid paling tua di Jelebu, di masjid paling tua Negeri Sembilan. Usia masjid tu 580 tahun. Saya ingat lalu kot ni surau ni 2 tingkat atas kayu kan. Sembang dengan tu imam tu terbakar sekali, habis jadi baru belakang. Alhamdulillah kan Ustaz Muhammad. 2 tingkat lalu kot ni dulu ni. Mana Ustaz Muhammad? Jadi subhanallah Ustaz Muhammad, Allah takdir kita dapatlah surau baru elok. Saya happy masjid tu semalam. Besar masjid tu 500 tahun dulu duk besar-besar tu lah. Depa saja tak perban, depa saja tak apa sebab depa nak kekalkan tu. Besar ni dah kot noh, sama besar ni lebih kurang, besar ni lebih kurang. Ada tiang kat tengah apa semua. Dan Ustaz Muhammad, subhanallah Muhammad. Ceramah cerita Ramadan. Di depan ni seolah-olah macam sedang berpuasa pasal cerita tu nak tayang bulan Ramadan. Saya abang asyik jangan tak ayam tu, saya ikut minum. Kalau minum tak jadi, dia kata apa pusat puasa pula. Dia akan ditayang sebelum daripada buka puasa TV3. Jadi subhanallah sekalian, yang tu tajuk kiamat sahih. Nak cerita pasal kita ni baru duk masuk 1 bulan. Nak kena muhasabah kena ada analisa kita. Baru kita boleh nak berubah tu lagu mana. Kalau dalam bisnes dia panggil SWOT analysis, SWOT, SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Tu bahasa orang kampung saya cakap macam lagu tu. Dan kalau tempat kita ni S maksudnya kekuatan. Apa kekuatan yang ada dekat kita ni? Yang kedua, weaknesses maksudnya kelemahan. Lemah tang mana kita ni yang kita boleh upgrade betul bagi jadi elok. Yang ketiganya, opportunity maksudnya peluang yang kita ada yang boleh bawa kita untuk jadi lebih baik. Dan yang T yang paling dahsyat dan paling utama namanya threat, iaitulah ancaman-ancaman yang duk sekeliling kita yang boleh halang kita daripada kita jadi berubah. Cek tengok muhasabah. Daripada SWOT ni, kunci dia 3 benda nak kena muhasabah. Yang pertama, akidah kita lagu mana. Sepanjang kita melalui tahun daripada kita lahir dulu sampai tahun 2022 yang lepas kemarin ni, akidah kita tu lagu mana. Daripada akidah kita tu baru kita tengok strength. Apa kekuatan pada akidah kita ni yang kita boleh buat. Yang W, weaknesses, kelemahan pada akidah kita yang kita boleh perbetul balik. Saya cuma opportunity, peluang-peluang untuk kita menambah kekuatan pada akidah kita ni. Kemudian threat, apa ancaman-ancaman sekitar kita akidah ni yang duk kacau akidah kita ni. Saya nak ambil satu je tentang ancaman pada akidah. Ini akhir zaman ni. Kita ni mana sama macam dulu maklum biasa tak pergi duk pakai ni. Masuk 25 hari bulan Disember, kita waktu kecil-kecil dulu kak makcik-makcik ni, kita pakai topi Santa Claus ada dulu. Ada tak? Mana ada? Betul tak ni? Mana pakai topi Santa Claus? Tak tahulah makcik dulu pakai topi Santa Rina ada tanduk apa ke. Mana ada, kita tak. Dulu kita ingat zaman-zaman saya, zaman dulu Tok Wan kita ni yang duduk dengan saya tu, Tok menakan saya duduk di rumah. Mak saya belah. Oi, dia cukup pantang kalau siapa pakai topi cepiau ni. Tahu topi cepiau? Topi sudu. Tahu pasal apa? Dia panggil penjajah lah. Dia panggil komunis lah. Oh, dia cukup pantang. Oh, tak boleh. Siapa pakai tak boleh. Apa benda yang berkait dengan urusan orang lain, dulu orang Melayu cukup jaga. Tuan ingat dulu tak boleh pakai bow. Tak boleh pakai tie. Siapa pakai tie ni nampak orang pandang, orang tengok tak elok. Oh, tak boleh.
Ni dah orang Melayu ni kita kena ada ni, orang kena ni apa semua. Tak boleh. Pasal apa? Pasal depa sangat menjaga. Tak mau orang Melayu jadi macam orang lain. Apatah lagi dalam bab agama, lagi depa jaga. Jangan main-main. Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Saya postlah dekat dalam Facebook saya baru ni pasal jangan duduk pakai dan buat macam upacara agama orang lain. Kita ni duduk dalam masyarakat majmuk, ada kawan-kawan kita orang Cina, ada kawan-kawan kita orang India, ada orang agama Buddha, ada orang agama Kristian. Depa nak sambut hari perayaan depa, kita nak pi tumpang sekali sambut. Depa buat majlis terbuka, kita nak pi tak apa. Ada syarat dia. JAKIM buat garis panduan. Antara syarat dia, jangan pakai pakaian macam pakaian keagamaan depa. Jangan pi buat perbuatan-perbuatan yang merupakan upacara perayaan ataupun keagamaan mereka. Jangan sebut perkataan-perkataan yang perkataan-perkataan ada kaitan dengan upacara keagamaan mereka. Maka janganlah buat macam tu. Faham ni Ustaz Simat? Maka contoh macam pakaian yang ada kaitan dengan hari Christmas, kita tak boleh pakai. Tak boleh, pasal dia ada kaitan dengan agama mereka. Tuan-tuan nak pergi ucap selamat hari Christmas. Dua pendapat ulama. Satu pendapat ulama yang Salih ala Sayyidina Muhammad lama dulu. Imam Suyuti, Imam Nawawi sendiri, bahkan daripada mazhab yang 4 di kalangan mereka mengharamkan ucapan selamat kepada perayaan keagamaan orang lain. Tak boleh. Ini pendapat pertama. Pasal apa tak boleh? Pasal bila kita ucap selamat kat mereka, macam kita meng-approve, mengapa dia panggil? Macam mana perkataannya? Mengiktiraf agama mereka. Kalau orang pergi mencuri, dia bawa balik barang curi, kita tahu dia mencuri, bawa pisau, bawa beg. Hang pergi mana ni? Aku pergi mencuri, baru balik curi. Tahniah hang, bagus. Tahniah bagus. Tuan-tuan, kita ucap tahniah kat dia bila dia mencuri, menunjukkan yang kita mengiktiraf perbuatan dia tu. Dan lepas ni dia akan pergi buat lagi. Kalau mencuri pun macam tu keadaan dia, apatah lagi kalau dia syirik dekat Allah. Dia pergi sembah berhala, dia pergi sembah Tuhan selain pada Allah. Kemudian bila dia sambut raya, kita kata apa? Selamat hari raya dia. Faham tak faham tu? Maka indirectly kita mengiktiraf agama dia. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah sempurnakan nikmat pada kamu dan aku redha Islam itu agama kamu. Islam saja agama yang Allah redha, tak ada yang lain. Tiba-tiba kita kata selamat kat dia. Faham tak faham tu? Sebab tu ulama dulu langsung tak bagi kita ucap selamat pada upacara agama orang lain. Tambah-tambah kita pula orang-orang agama pula, orang yang orang baik-baik lah apa semua. Kita kata apa? Selamat. Lepas tu dia duduk dalam agama dia. Bila orang kata, mailah masuk Islam, agama hang tak betul. Dia kata, pasal apa hang kata tak betul? Tu imam kata kat aku selamat perayaan aku. Tu imam pun approve, hang pula nak suruh aku masuk agama lain. Anda faham tak ni? Ni faham ke tak faham hidup cakap ni? Faham lah. Saya yakin tuan-tuan tak sebutlah benda tu. Tapi ada ulama yang mengharuskan. Ada ulama mutaakhirin, dia panggil ulama-ulama contemporary. Macam Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri. Dia kata apa? Kita sekarang ni tak sama dah macam dulu-dulu. Kita duduk majmuk, orang Islam dengan orang bukan Islam boleh duduk sekali dah. Kita tak perang sama-sama, kita sendiri atas perang agama. Maka sallallahu alaihi Muhammad, kita ucap itu sekadar ucapan kemanusiaan ataupun insani saja.
kemanusiaannya, bukan mengiktiraf, tak sekadar nak raih dia. Dan kita tak perlu untuk ucap kalau tak ada keperluan. Tak ada keperluan apa, tak ada ucap apa. Kita hanya akan ucap kalau ada keperluan saja. Tak tahulah keperluan tu macam mana. Mungkin dia pemimpin di tempat tu, dia kena raikan juga masyarakat yang beragama lain, maka dia ucap Merry Christmas sebagainya sekadar dia sebagai seorang pemimpin, tapi bukan atas dia mengiktiraf agama tersebut, insani saja dia bagi. Nah, Saudara Muhammad. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payah. Tak payah. Faham nah, Saudara Muhammad? Dan mungkin boleh tukar dengan bahasa yang lain. Perkataan yang saya selalu encourage orang untuk sebut, saya kata tak payah sebut Merry Christmas, sebut Happy Holiday. Best. Selamat cuti. Happy holiday lah. Dia pun faham lah kita ucap tu kaitan dengan apa semua sebagainya. Faham lah ni? Ancaman macam ni tak ada dulu-dulu. Kita tak ada. Lah ni tuan-tuan, manusia kita, anak-anak kita didedahkan benda-benda macam ni. Baru ni saya tengok satu Facebook dia tulis. Dia buat cop tapak kaki atas lantai rumah dia. Lantai di rumah dia, dia buat cop tapak kaki. Dia pergi ambil apa benda, apa tu cat ke apa-apa benda sikit. Dia pergi lukis-lukis macam tapak kaki lah rumah dia. Lepas tu dia kata, dia ambil gambar tu, lepas tu dia letak kotak-kotak hadiah di tepi tapak kaki tu. Kemudian dia post lah dekat dalam Facebook dia. Dia kata apa? Buat, macam tu lah lebih kurang. Buat tapak kaki Santa Claus. Nak ambil hati, nak beli jiwa anak-anak. Pagi-pagi tu dia bangun tengok ada hadiah kat tepi tu. Dia kata, semalam Santa Claus mai dekat rumah dia. Ni. Tuan-tuan, maka ramailah komen kat bawah tu kata tak boleh lah buat macam tu. Ni cerita agama depa, kita tak payah duduk campur. Nah ni, betul salah tu. Ada pula komen kat bawah tu, dia kata apa? Dia kata apa? Hampa ni tak retilah. Ini bukan agama lah, ni macam-macam lah. Janganlah kolot sangat, janganlah apa sangat. Faham tak ni? Kita raya depa tak kalut pun, tuan-tuan sekalian, kotlah nak buh gantung apa ni ketupat ke rumah dia, apa bulan bintang ke. Ada kita duk raya depa kalut nak buat lagu tu? Tak ada, tuan-tuan. Yang orang raya kita kalut sangat pasal apa? Ya ni, ada di kalangan kita yang siap buh pokok Christmas lagi dalam rumah. Itu orang Islam. Sambut depa pun sambut sekali. Pasal apa? Dia panggil ni ancaman kepada akidah. Sebab tu tuan-tuan, dekat akhir zaman nanti ada 5 waktu. Yang 5 waktu ni tuan-tuan, bukan dia menentukan akidah dia ni Islam ataupun tidak. Tapi waktu tu yang menentukan, rupa-rupanya dia tak Islam lagi dah. Dia hanya duk rasa macam dia Islam, tapi dia tak Islam lagi. 5 waktu nanti, dekat hari kiamat. Dengar ni elok-elok. Nombor 1, waktu matahari naik sebelah barat. Tulu asyamsi min maghribiha. Naik matahari sebelah barat ni maklum, dia bukan tiba-tiba coy lagu tu ya. Saya dulu waktu kecil-kecil takut tu, sembah hari Jumaat takut, esok Jumaat dia risau, takut esok naik matahari sebelah barat. Orang ni depa pi buat rakaman TV Hijrah, pi rumah pi kat kampung, pi tanya orang kampung, ustaz dulu waktu kecil-kecil lagu mana, panggil apa lagu mana. Pi sekolah saya pula, sekolah menengah, tanya pula, ni ustaz dulu waktu muda-muda ada sekolah lagu mana. Oh dia ni kaki dulu tu macam-macam dia cerita. Waktu saya kecil-kecil dulu, saya takut tu, saya takut kiamat. Tu kecil-kecil. Mak duk cerita dulu, malam-malam nak tidur tak boleh tidur. Waktu kecil-kecil, umur 5 tahun, 4 tahun. Duk kata, mak nampak api neraka, mak nampak api neraka. Mak aku susah, mak dia kata. Lagu mana, pi bawa berubat. Padahal waktu mana duk belajar lagi pasal api neraka semua. Takut malam ni esok kiamat, matahari naik sebelah barat. Dia bukan naik waktu tu, dia ada tanda sebelum matahari naik sebelah barat ni. Waktu ni penting mengaji akhir zaman. Tanda-tanda kiamat semua ni dia kena mengaji. Pasal kalau kita tahu dia mai tanda tu, kita tahu benda tu dia nak berlaku sesuatu benda. Nah, saya simak Nabi. Baik. Sebelum matahari naik sebelah barat, dia akan jadi lagu mana? Dia akan jadi 2 malam yang panjang. 2 malam panjang. Jadi tuan-tuan kalau jumpa malam panjang tu tak siang-siang tu, tahulah lagi 2 malam matahari naik sebelah barat. Contoh macam malam ni pukul 8. Cari kita membalik rumah-rumah, tidur pukul 10, 11 tidur.
Bangkit pagi esok jam loceng bunyi apa semua, kita main masjid, main surau semayang subuh. Kita mayang subuh katalah sampai pukul 7 baru kita keluar dari rumah. Keluar biasanya pagi itu keluar daripada masjid tu dah cerah dah sikit dah. Pukul 7 tu dah cerah dah sikit. Cerah dah. Tapi esok ni dia gelap, hitam, gelap. Macam duduk malam lagi. Bahkan subhanallah sampai tengah malam. Sampai tengah hari. Sampai tengah hari duduk malam, gelap lagi. Ingat ni kuliah kita malam ni. Maksudnya dia akan lagi 2 malam lagi, 2 hari lagi matahari akan naik sebelah barat. 2 atau 3 hari. Faham ni? Tapi tuan-tuan ingatlah, dulu-dulu Nabi SAW, bila Nabi SAW nampak gerhana matahari atau gerhana bulan, muka Nabi pucat. Para sahabat ketakutan. Mereka akan pergi semayang sunat gerhana tu dalam keadaan jantung laju, muka takut. Ya Allah sedang murka ke ni? Ya Allah turun bala ke apa ni? Semayang tu sangat panjang, bacaan sangat panjang, ketakutan pasal naik matahari sebelah barat. Pasal naik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Faham tak? Kita lah dijumpa gerhana, takut tak? Takut tak gerhana matahari? Saya jawab. Ni faham tak faham soalan ni? Tanya pun dah hanggup, pun dah geling pun dah ni. Takut tak makcik? Takut? Oh kemai. Salah tanya orang. Takut tak? Tak takut pun. Mana ada takut pun? Pasal apa tak takut? Pasal orang habaq kat kita siap-siap dah. Minggu depan akan jadi gerhana tarikh sekian. Nak buat solat gerhana. Kita pun ready dah kan, ada apa? Waktu kita sekolah dulu, dia faham saya dah gerhana matahari ni berlaku pasal ni parallel sebaris di antara matahari yang bulan terlindung apa semua, akhirnya kita nampak apa semua. Kita pun lagu tu rupanya. Bila ini matahari ni sebelah jadi gerhana bulan di matahari, kita tak takut dah pasal kita telah dijustify. Kita telah diperjelaskan tentang apa yang berlaku. Tuan-tuan ingat, nanti nak naik matahari sebelah barat, ada orang akan justify kat kita. Tuan-tuan, berapa minggu lagi tuan-tuan akan berjumpa dengan satu keadaan gelap. Kita akan berjumpa dengan waktu malam yang panjang. Tuan-tuan jangan risau, ini fenomena alam semula jadi. Pernah berlaku dulu sekian pun dia explain kat kita. Akhirnya kita pun tahu, tak ada apa rupanya. Akhirnya kita pun melalui sebab tu dalam riwayat sebut, ulama kata apa? Tuan-tuan akan tengok bila matahari nak naik sebelah barat, tempoh malam yang panjang tu, orang tak tutup aurat tetap tak tutup aurat. Orang tak semayang tetap tak semayang. Orang tak tetap, bahkan orang Islam, orang tak Islam pun dia tak Islam. Bila dia nak Islam ni? Bila matahari naik sebelah barat. Sebab telah dijelaskan dekat dia, ni apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku. Macam mana dijelaskan pada kita tentang gerhana yang akhirnya kita tak rasa apa-apa. Sama jadi gempa bumi, tanah runtuh. Tuan-tuan tahu tak, ni berapa lama berjadi tanah runtuh? Tanah runtuh sana, tanah runtuh sini. Tuan-tuan rasa apa dengan tanah runtuh ni? Biasalah penjelasan kita, ada pembalakan yang tak terancang, pembangunan yang tidak terancang, apa sebagainya. Saya Muhammad. Yang tu lagu ni. Tuan-tuan tahu tak Nabi SAW cerita tentang tanda-tanda kiamat ialah banyak yang berlaku tanah runtuh. Saya Muhammad. Kita justify tu, kita tak ada rasa apa. Pasal kita rasa macam ini benda ni fenomena alam aja. Banjir yang menenggelami kampung-kampung, bandar-bandar, kota-kota. Nabi SAW cerita tanda akhir zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Hujan yang panas, hujan tapi panas. Hujan, tapi air yang turun daripada hujan tak jadi baik untuk orang. Kemarau, Sallallahu alaihi Muhammad.
macam-macam semua berkaitan. Tapi kita semua justify benda tu dengan penjelasan akal. Oh, yang jadi ni pasal apa ni? Oh, ni bukan bala daripada Allah, ni pasal berlakunya pergerakan plate bumi, tolak ayak naik apa semua tu yang jadi tsunami. Dah kita dah takkik langsung dah dengan Allah SWT. Faham tak nah? Jadi kalau nanti tuan-tuan berjumpa dengan 2 malam yang panjang, kita malam esok gelap sampai esok masuk maghrib besok ni gelap lagi. Gelap memang malam tu malam lah. Esok tu subuh esok tu masih gelap lagi. 2 malam lah. Dia akan jadi 2 ataupun 3 malam. Pada hari yang berikutnya tuan-tuan akan tengok dia nampak cahaya. Oh, kita kata oh alhamdulillah akhirnya matahari nak naik dah. Akhirnya matahari nak naik dah. Tengok-tengok yang naik tu daripada sebelah ni, belah kita duduk sujud menghadap ni. Ni belah ni. Waktu tu barulah pekat kecoh lah, ya Allah, apalah apa semua. Nabi SAW cerita lagu tu. Semua dah pekat menjerit, ya Allah, bila hari ni matahari sebelah barat. Tak ada. Hari tu orang yang nak beriman, orang yang tak beriman baru nak beriman, iman dia sudah tidak diterima lagi. Orang yang berdosa nak bertaubat, taubat dia sudah tidak diterima lagi. Orang yang tak beramal kemudian baru nak beramal, amalnya sudah tidak diterima lagi. Yang tu waktu yang pertama. Waktu yang dia panggil Salih Muhammad, bila orang yang dia duduk dalam Islam, dia akan kekal Islam. Orang yang duduk dalam kufur, dia akan kekal kufur. Dia tak boleh beralih lagi dah. Habis lepas tu tak boleh. Lepas tu baru nak buat amal soleh, baru nak apa, nak pergi belajar agama, baru nak semayang, nak tuang aurat, tak ada lah. Lepas tu tak ada. Itu momen yang pertama. Momen yang kedua yang berlaku satu waktu dengan matahari naik sebelah barat ni. Dia ada 3 benda yang berlaku sama waktu dengan matahari naik sebelah barat. Yang kedua ialah ad-dukhan. Badiru bil amal sittah, kata Nabi, cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara. Tulu' asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Sebelah barat. Awid dajjal, atau munculnya dajjal. Awid dukhan, atau datangnya dukhan. Dukhan ni apa? Asap. Asap yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Saya tak boleh nak bayang tuan-tuan macam mana keadaan dia. Sampai waktu tu orang akan berasa dia duduk dalam azab. Ada satu meteor yang jatuh di dekat dengan Mexico. Satu ketui batu, bukan sak mana pun. Saiz dia lebih kurang berapa? 1 kilometer kot. Nak banding dengan dunia ni luas lah kan. Saya kalau nak banding dengan saya tu lebih kurang kot. Tu jatuh satu yang dekat tu. Disebabkan hentaman meteor tu, tup dekat situ tuan-tuan, pupus dinosaur yang ada kat muka bumi ni, habis pupus. Disebabkan satu hentaman meteor yang jatuh dekat dengan Mexico. Pasal apa dia pupus? Pasal debu yang naik. Disebabkan daripada hentaman tu, dia akan keluar debu. Debu ni menutupi atmosfer kita ni, atmosfera kita ni. Dia tak boleh keluar pasal dia ada lapisan atmosfera tu. So dia akan duduk terampun dekat dalam tu, dia akan bergerak besok, akhirnya dia tutup seluruh bumi, langsung tak kena cahaya matahari. Sedutnya sedut asap, sedutnya sedut debu masuk, dia tak boleh nak terapis. Akhirnya mati, tumbuh-tumbuhan akan mati, dan ayak jadi bertoksik. Salih alaihi Muhammad. Dan makanan dah tak ada, ayak dah tak boleh minum, cuaca jadi sejuk sebab matahari dah tak boleh masuk. Akhirnya seluruh daripada dinosaur-dinosaur tu pupus kat alam dunia ni. Kita akan berhadapan waktu tu 40 hari. Asap yang akan menutupi seluruh alam ni selama 40 hari. Orang akan duduk dalam gelap, tapi tak boleh keluar. Tak boleh bayang tak? Tak boleh keluar. Kita akan tenggelam dalam satu debu, satu asap yang kita tak boleh nak keluar pada dia, nak keluar.
Kereta tak boleh nak berjalan, kapal terbang tak boleh nak terbang. Kita nak keluar dari rumah pun tak boleh, entah lagu mana tak tahulah, entah benda tu duduk dalam rumah kita pun ada mungkin, kita tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu kita duduk dalam azab bercerita. Tapi tak boleh keluar 40 hari. Ad-Dukhan. Punca apa? Nabi tak cerita. Boleh jadi puncanya ialah letusan gunung berapi terbesar dalam dunia. Ada satu gunung berapi yang besar, tuan-tuan sekalian, yang masih hidup, nama dia Yellowstone, dekat dengan US. Kalau dia keluar, dia meletup, tuan-tuan, hampir separuh daripada bumi ni akan tertutup dengan debu daripada letusan gunung berapi ni. Banyak tempat lagi yang besar-besar ni, yang kalau dia meletus ni, tuan-tuan sekalian, maka Salih Asyid Muhammad, hampir separuh daripada bumi ni akan tutup. Tuan-tuan pernah pergi dekat Medan, tuan-tuan pergi Tasik apa? Yang dekat Medan. Tasik apa? Danau Toba. Danau Toba tu ialah kawah gunung berapi yang pernah meletup satu ketika dulu, yang kesan daripada sampai ke tempat kita ni. Dan Danau Toba, tuan-tuan pergi dekat Medan. Wallahu a'lam, tak tahu apa punca dia. Meteor boleh jadi, hentaman meteor daripada langit. Boleh jadi letusan gunung api, tak tahu. Tapi bila kita duduk waktu tu, apa yang akan berlaku? Nabi cerita dua tanda manusia. Penentuan sama ada dia orang Islam atau orang kafir. Macam mana tanda dia? Orang Islam, dia akan jadi beringuh. Dia macam orang kena sesama. Semua orang kena itu. Dia macam kena semua. Ini bukan jenis piduk apa ni, saya ni sesama saja, saya ni orang Islam, tapi tak dia, Allah kan orang Islam dia jadi macam tu ya. Kalau tahu tengok dia ni macam duk berengih sesama, ayat keluar ke hidung, mata merah-merah sikit apa, ni orang Islam dah ni. Habis orang kafir macam mana? Akan keluar cecair yang busuk daripada hidung dan telinga dia. Lagi teruk. Dia keluar, nampak cecair keluar ni, nampak keluar ke telinga ni, pos semua api. Ni nama apa ni? Nama saya sekian. Bin sekian. Weh, nak orang Islam. Tapi nampak keluar teruk sangat ni. Kafir. Dia sebenarnya dia orang kafir, tapi dia berasa dia orang Islam. Sebab mungkinlah hidup dia telah buat benda-benda yang menggugurkan akidah dia yang dia tak tahu. Sebab akhir zaman Nabi kata apa? Iman akan keluar daripada hati manusia ni macam anak panah keluar daripada busur panah. Dia punya laju keluar tu sampai dia sendiri tak tahu, kata dia tak Islam dah. Betul tak ni? Mustahil tak? Kita duduk cerita tadi ni. Upacara agama orang pun dia buat. Orang kata jangan. Ulama kata tak usah duduk pi. Jangan pi. Ini upacara agama orang lain. 30,000 berimpun kat stadium. Upacara agama tak boleh. Tak boleh. Yang lain tak apa lagi. Budaya okey. Budaya macam orang Cina sambut Tahun Baru Cina. Okey, pergilah, tak apa. Sebab dia kebudayaan. Orang Islam Cina pun sendiri pergi sambut Tahun Baru Cina. Cap gome tak boleh. Tu dah agama dia pula dah. Tapi kongsi facai tu okey lagi. Betul lah, saya pun tak tahu lah kok betul lah. Tak betul, tuan-tuan beritahu. Ada beza di antara budaya dengan agama. Hari tu baru ni ada seorang doktor, nama dia Dr. Mala. Dr. Mala ni India. Dia orang Hindu. Tapi dia cakap bahasa Melayu fasih. Saya seronok tengok dia punya TikTok dia, pasal dia duduk cerita pasal kesihatan. Dia cakap fasih bahasa Melayu. Tapi biasa dia akan ada tanda dekat dahi dia tu lah. Dan dia jarang cakap pasal agama. Dia duduk cakap pasal kesihatan. Sebab dia doktor. Dia cerita. Selalu saya duduk dengar. Saya seronok sebab dia tajuk dia celoteh Dr. Mala. Satu hari dia cerita, dia kata saya nak pesan pada kawan-kawan saya orang Melayu. Sebab saya duduk tengok dah jadi trend orang Melayu bila buat kenduri kahwin, buat dia panggil apa? Dia punya dia buat perkahwinan cara Bollywood tu. Tema dia tema Bollywood. Habis semua pakai macam Bollywood lah, pakai sari lah, pakai apalah. Habis semua geng-geng untuk Tok Imam AJK masjid kena jemput pun hari tu semua pakai sari habis.
Kat mic. Oh ni, tema dia tema Bollywood. Ya. Ada yang menari. Menari kan? Menari buat macam cerita Bollywood tu lah. Tunggu tang kat belakang pun semua buka menari. Tang menari tak bagi, tang pakaian dan perbuatan. Dia kata tang nak pakai sari tak apalah, pakailah sari tu. Pakai sari tu budaya tak apa tu pakaiannya. Yang saya nak sebut ialah ni yang bubuh dekat dahi. Dia kata. Dia punya nak buh nak bagi sama, dia pergi buh kat atas ni. Lepas tu dia cerita, ini adalah agama kami, dia kata. Ini adalah agama kami. Dia ada jenis, berapa jenis lah. Dia ikut pada jenis Tuhan dia. Dia ada 3 jenis tu. Ada satu yang jenis tarik kau tu, jenis tarik 3 kau atas, ada jenis U macam tu. Tu dia ada jenis, dia punya Tuhan dia 3 jenis tu. Dia kata, yang tu tak boleh, yang buh kat deng ni tak boleh, yang tu agama. Saya tak tahulah nanti jadi apa, syirik ke apa dia sebut lagu tu lah. Dia kata, dia pun tak tahu nak tahu hukum apa-apa, dia kata. Tapi kita boleh tolong jawab. Bila dia berkait dengan agama orang, maka perbuatan itu ialah perbuatan yang boleh menggugurkan dan boleh merosakkan akidah. Sebab iman kita ni tuan-tuan sekalian, dia naik dengan 3 benda, iman juga boleh gugur dengan 3 benda. Yang pertama, iman gugur dengan lafaz. Dia kata, dia cakap. Contoh dia kata apa? Ada agama lebih baik pada agama Islam ke? Dia kata Islam ni baik dah, tapi ada agama lain pun sama juga, setara juga dengan Islam. Semua pun agama pun duk ajak kepada kebaikan, sama aja. Dia panggil pluralism. Mana? Dia kata ni hukum ni apa tak sesuai adalah ni zaman kolok-kolok dulu lah ni, tak boleh pakai dah hukum-hukum lagu ni apa semua. Tak boleh. Dia perkataan ataupun dia ucap lah, dia kata agama ke apa sebagainya. Yang keduanya ialah i'tiqad, lah hati. Dia okey, dia cakap kata okey, dia kata okey semua, tapi hati dia meyakini ada agama lebih baik, ada hukum yang lebih baik, ada apa lebih baik, hati dia i'tiqad. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, salih Rasul Muhammad, ialah perbuatan. Perbuatan. Dia pergi masuk dalam tokong ke, dia buat macam ni macam tu ke, dia pergi tunduk-tunduk buat apa ni, sembahan, penghormatan ke macam mana yang dibuat oleh orang bukan Islam. Dan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dibuat dalam upacara keagamaan orang lain. Dia pakai pakaian-pakaian apa semua sebagainya. Tak boleh. Sebab dulu dia berlakon jadi Tok Sami, pakai baju Sami. Lakon jadi Tok Mumi Siam, pakai Siam orang Melayu. Haula wala quwwata illa billah. Tak boleh tuan-tuan salih semat. Upacara keagamaan orang. Tak boleh, kita bagi. Maka kadang-kadang dia buat benda kat tu, dia buat tu dalam keadaan salih semat. Orang kata dah, jangan buat macam ni, jangan macam ni. Dia kata hang kolot, hang tak reti. Akhirnya dia buat perbuatan tersebut, maka boleh menyebabkan rosak akidah dalam keadaan dia tak sedar. Akhirnya dia duk berasa macam dia orang Islam, tapi sebenarnya Islam dah tak ada kat dia, pasal dia buat perbuatan-perbuatan orang kafir. Habis. Faham tak lah? Tengok tu kat tuan. Tu yang kedua, dia panggil dukhan, waktu yang penentuan di antara orang Islam dengan orang kafir. Yang ketiga, waktu mana? Waktu dabbatul ard. Muncul binatang yang melata. Binatang ni pun muncul hampir serentak dengan matahari naik sebelah barat. Matahari sebelah barat, dukhan, binatang ni pun naik lebih kurang waktu tu juga. Binatang ni Allah sebut dalam Quran, tukallimuhum, dia bercakap dengan mereka. Antara sifat binatang ni ialah dia boleh bercakap dengan manusia. Besar. Dia berkaki 4, sebab tu namanya dabbah. Dabbah ni maksud binatang yang berkaki 4 yang berjalan di muka bumi. Dia guna 4 kaki. Dia berbulu. Banyak riwayat yang cerita tentang bentuk tubuh dia, bertanduk lah apa semua sebagainya, tapi dia binatang, dia bukan manusia. Dia muncul dekat mana? Dia muncul dekat dia antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah. Dia duduk tengah-tengah tu dia muncul. Ataupun satu perkampungan dekat dengan Mekah, dia akan muncul dekat situ. Bunyi ngauman 3 kali. Oh, bunyi tu semua orang terpinga-pinga, bunyi apa ni? 3 kali bunyi, kemudian dia keluar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan takdir hidup zaman tu, tuan-tuan akan jumpa dengan dia. Dabbatul ard ni. Kalau takdir hidup waktu tu, tuan-tuan akan jumpa dia. Sebab dia akan jumpa semua orang, tak ada yang terkecuali. Ni yang ada depan saya ni, jumpa semua jumpa dia. Cumanya bila kita jumpa dia, kita kenal dah dia, pasal kita dengar dah kuliah dia pasal hari ni.
Pasal dia kita dengar ni, kita tahu dah. Oh ni Dabatul Ard. Sebab dia bukan nak buat apa-apa, dia nak chop kita aja. Dia nak chop. Nak chop apa ni? Nak chop, nak menentukan sama ada kita ni orang kafir ataupun orang mukmin. Dia akan bawa cincin Nabi Sulaiman, dia akan bawa tongkat Nabi Musa. Ada cincin Nabi Sulaiman kat dia, ada tongkat Nabi Musa kat dia. Dia akan berjumpa setiap orang pada kita, dia akan chop kita. Kalau orang tu beriman, dia akan automatik jadi putih, bersih, bercahaya. Dia orang beriman. Kalau dia tu orang kafir, dia akan berubah jadi hitam. Hitam, tahu dah dia orang kafir. Sampai lepas daripada tu, kita akan nampak kod jalan ni putih dengan hitam. Bahkan riwayat sebut, bila kita duduk makan di rumah kita, satu meja makan ada yang putih, ada yang hitam. Waktu dia keluar, dia muncul. Semua orang pun macam bertemperan lari sebab takut. Ni apa ni, binatang apa pula ni, semua dah pekat lari. Tiba-tiba, ada seorang yang dia nak lari, dia takut ni, dia tengok, rupa-rupanya dia nak buat apa, dia tak buat apa, dia chop je. Dia tengok orang depan dia dah berubah jadi putih. Dia kata, oh rupanya binatang ni bukan nak buat apa, nak chop je. Lalu dia buat apa tuan-tuan? Dalam riwayat sebut, dia semayang. Dalam riwayat sebut, dia semayang. Dia Allahu Akbar, dia angkat takbir, semayang. Waktu binatang tu mai dekat dia, binatang kata apa? Baru hari ni hang nak semayang. Kemudian dia chop kawan tu dan dia berubah jadi hitam. Persoalan dia, dalam banyak-banyak benda dia buat, dia sembahyang. Kalaulah dia berakidah dengan akidah ataupun iman dia dengan berhala ataupun sembahan-sembahan dia yang lain, ingat patut dia buat lagu tu lah, betul tak lah? Betul tak? Dia beriman dengan kawan tu, mestilah dia buat upacara-upacara tu. Saya hari tu saya duduk, sebab tu saya duduk flat tingkat 7. Waktu tsunami di mana, di Aceh tu kan, tsunami yang susulan tu, mula dari bukan tsunami betul, waktu tsunami tu saya duduk dalam rumah, duduk dalam flat saya, tengok jadi gitu. Kata ni pasal apa ni. Lepas tu dah semua kat menjerit, turun mau kat dengar bunyi kat bawah tu. Kita pun turun. Kita waktu dia blank kata tak tu, orang kata kalau jadi macam tu jangan masuk lift. Turun kot tangga kan bahaya. Elok saya sampai depan lift buka, saya terus masuk dalam lift. Sekali dengan saya tu ada seorang anti Cina duduk sebelah saya. Kita ni tuan-tuan, bila masuk duduk dalam panik tu, astagfirullahalazim kau. Macam-macam lah kau, la ilallah apa semua. Saya tengok dia pun duduk zikir kau. Apa benda duduk zikir saya pun tak tahu. Zikir. Apa benda zikir tu? Zikir. Saya macam nak tanya kan dia sebut apa tau. Teringin nak tahu kan. Tuan-tuan, dia kata la ilallah kan? Tak lah. Dia sebut zikir dia lah. Pasal apa? Pasal dia beriman dengan Tuhan dia tu. Tuan-tuan ingat kalau kawan ni patutnya, bila dia takut macam tu, kalau dia tu agama lain, apa dia buat? Dia akan guna zikir ataupun dia buat amalan yang sesuai dengan agama dia lah. Tapi dia buat apa? Dia semayang. Tapi dia tetap berubah jadi hitam. Menunjukkan bahawa dia merasakan dia tu orang Islam. Dan dia merasakan bahawa dia ada iman. Tapi sebenarnya dia sudah tak ada iman lagi. Faham tak? Tu yang akan jadi. So kalau tuan-tuan boleh bayang dengan suasana kita lah ni, tuan-tuan agak berapa ramailah di kalangan orang Islam yang sebenarnya sudah tak ada iman dah. Tuan-tuan, perbuatan-perbuatan dia menunjukkan subhanallah, dan perbuatan-perbuatan upacara keagamaan orang lain dia pada buat. Bila orang tegur dia pemarah. Bila kita nasihat dia kata kita yang kolot, kita yang tak erti. Dia ajak anak-anak dia buat benda-benda amalan agama orang lain dan dia bangga boh dekat dalam Facebook dia, boh dalam Instagram dia, dia tunjuk. Dan dia buat macam tu seolah macam siapa tak buat macam dia, inilah orang yang ketinggalan zaman. Depa ni lah orang yang advance, orang yang ikut peredaran zaman. Betul tak? Yang keempat, waktu mana tuan-tuan sekalian penentuan sama ada orang tu Islam atau orang tu orang kafir, sallallahu alaihi Muhammad, ialah pada hari
sehari lagi Dajjal nak muncul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dajjal nak muncul. Kata Nabi SAW, fantadhirud Dajjal. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, hatta yasiran nasi ilal khustatatain. Qustatain. Qustati iman la nifaqa fihi wa qustati nifaqin la imana fihi. Fa idza kana dzakum fantadhirud dajjal min yaumihi aw min ghadih. Nabi kata, kamu akan tengok pada hari tersebut manusia ni dia akan terbahagi kepada dua kelompok. Satu kelompok ni, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad, yang kelompok ni geng-geng orang beriman saja. Dan tak ada hatta seorang orang munafik pun dekat dalam dia. Yang satu kelompok lagi, geng-geng munafik dengan geng-geng orang kafir. Tak ada seorang pun orang iman, orang yang beriman dekat dalam dia. Maka bila berlaku ni saja, kata Nabi SAW, maka fantadhirud Dajjal, kamu akan menyaksikan kemunculan Dajjal. Bila? Min yaumihi, pada hari tersebut, au min ghadihi, atau esok. Tak hari ni atau esok. Tuan-tuan, sehari sebelum kemunculan Dajjal, manusia akan dipisahkan. Ni bukan cerita macam, tak apalah kami duduk geng belah sini. Hang orang kampung Matan Serih. Ni, main sini. Tak. Bahkan waktu tu kalau kita pergi beratok, nak pergi beli barang pun, dia kata tak akan bercampur dengan dua kelompok ni. Orang kafir akan duduk satu tempat dengan orang kafir, bahkan orang munafik duduk dalam tu. Yang sebelah sini orang beriman, orang Islam. Orang Islam akan duduk. Seorang munafik pun tak akan duduk kat dalam ni. Kita akan tengok suasana tu akan berlaku nanti. Bukan isi borang lah. Geng belah ni, isi borang masuk belah ni. Tak isi borang. Tak isi borang, tak pilih, tak ajak. Allah akan gerakkan hati untuk duduk dalam kelompok yang berbeza. Bila yang tu jadi, esok Dajjal muncul. Dan yang kelima, tuan-tuan sekalian, waktu yang Allah akan decide, Allah akan pilih sama ada dia beriman ataupun kafir, hari Allah mematikan seluruh orang beriman. Semua orang beriman mati hari itu. Dia akan mai satu angin yang sejuk. Angin ini akan mai daripada dua arah. Sebab dua riwayat. Satu riwayat dia mai daripada belah Yaman. Dia akan mai daripada Yaman. Satu lagi riwayat dia mai daripada belah Syam. Yaman ni di bawah, Syam di atas. Arah mana satu? Wallahu a'lam. Mungkin pada Yaman, atau mungkin pada Syam, atau mungkin mai kepada kedua-duanya. Angin ini akan mematikan setiap orang yang ada iman. Kalau dia beriman, dia akan mati. Mati ni bukan mati teruk-teruk, mati lembut. Semua akan mati. Tuan-tuan akan tengok, kau ni rebah mati, kau ni rebah mati, kau ni rebah mati. Hari itu, hari mati semua. Ramai manusia mati hari itu. Asal dia beriman, dia akan mati. Hari itu ni tuan-tuan, jadi COVID-19. Waktu jadi COVID tu tuan-tuan, ramai orang mati. Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan ingat tak hari tu ni? Bukan lama mana pun, 3 tahun lepas. Dulu jemaah surau ni ramai lagi, apa tak? Dia tak ada kaitan saja kata. Tapi sungguh tuan, saya nak cerita. Saya pergi mana-mana masjid pun, lepas daripada tempoh PKP hari itu, masjid tinggal separuh. Mana pun sama. Mana pun sama. Sini saya tak tahulah. Jadi kalau biasa 4 saf, tinggal 2 saf. Separuh lagi pergi mana? Ada yang mulut jahat sikit, mati dah Ustaz. Covid tu. Tapi sebenarnya orang tak pergi masjid. Dia dah selesa solat di rumah. Dia tak pergi masjid. Dan yang tak pergi masjid tu lah orang yang dulu pergi masjid. Sepatutnya apa musibah yang berlaku mendekatkan dia dengan Allah. Tapi rupa-rupanya musibah yang berlaku ni tuan sekalian, sebahagian daripada orang menjauhkan dia daripada Allah. Kan? Di mana pun sama. Saya tak tahu tempat ni, saya tak tahu. Itu Iman tolong beritahu kat saya.
Saya boleh masuklah statistik saya, data statistik. Tuan-tuan, saudara Muhammad, bila berlaku COVID itu ramai orang mati ni, ramai orang mati. Kita selamat. Kita kata apa? Alhamdulillah kita selamat. Tengok ni. Ada ahli keluarga orang meninggal, seorang dua. Keluarga kita semua selamat. Alhamdulillah semua selamat. Tuan-tuan boleh bayang tak pada hari tersebut ramai orang mati. Kita nampak orang sana mati, kita nampak orang sini mati, kita nampak orang depan kita mati, kita nampak ahli keluarga kita mati. Kita takut tak waktu tu? Agak-agak takut tak? Takutlah. Tiba-tiba kita tak mati. Semua orang mati, kita tak mati. Macam hari tu COVID kan, orang mati, kita tak mati. Kita kata apa? Alhamdulillah aku selamat. Tapi hari tu orang mati semua, kita tak mati. Kita kata apa? Syukur aku selamat. Tidak ni? Padahal bila dia tak mati, itu menunjukkan yang dia tidak beriman. Dan inilah waktu-waktu dan suasana-suasana 5 waktu yang saya boleh sebut penentuan di antara iman dan kufur. Dan penentuan di antara iman dan kufur ini kesan dan hasil daripada ujian akhir zaman yang namanya ujian akidah. Dan ancaman macam-macam kita ni. Dulu mana kita pernah dengar? Mana kita pernah dengar dulu ni? Kalau dulu kita pernah dengar suami dengan isteri ada affair, ada hubungan dengan orang lain. Ada dia panggil apa? Kekasih gelapku. Ni sampai ada lagu tu kan, kasih gelap tu. Suami ada kasih lain, ada boyfriend, ada girlfriend lain. Biasalah dulu-dulu kita duduk dengar dulu. Kadang jiran sebelah rumah kita, kadang kawan tempat kerja kita, dia balik kerja dia pergi ambil perempuan lain, depa semua pergi kita. Oh, hang ada girlfriend lain. Biasa kita dengar dulu. Ya nah. Kawan saya bergaduh dengan isteri dia, tuan-tuan. Saya tengok itu. Pasal apa? Jumpa Subang dalam kereta. Dia kata, mana main Subang ni? Dia kata, je betul. Subang siapa? Nak abang siapa? Subang apa? Dia kata, Subang mana nak kereta? Mana mak hang pakai Subang? Oh, bergaduh. Saya pula salah angkat telefon. Bini dia telefon. Assalamualaikum. Boleh cakap dengan ni nama sekian? Oh, saat-saat lah. Ni siapa cakap ni? Ni isteri dia. Isteri dia yang mana? Tahu? Saya terkeluar lagu tu. Bukan saya maksud dengan lagu tu. Lepas tu, saya dengar orang menjerit kata, apa hang je yang kata lagu salah sikit. Hang punya pasal lah ni. Tuan-tuan, kita biasa dengar ada orang lelaki-lelaki, ada girlfriend, ada hubungan sulit dekat luar. Itu saya dengar. Kemudian kita dengar pula tuan-tuan sekalian, pelik sikit. Apa dia? Isteri dia ada hubungan sulit dengan lelaki-lelaki lain. Dia main pula kemudian. Betul tak ni? Faham ke tak faham tu? Ada kan? Ada daripada ada affair ni. Suami isteri ada affair dengan lelaki lain. Tuan-tuan, sampai ke tahap benda tu jadi biasa kita dengar. Tak ada apa dah. Dengar biasa dah. Tuan-tuan, lepas tu makin teruk. Tahu apa dia ni? Isteri, suami rela isteri ada boyfriend lain. Isteri rela ada suami ada girlfriend lain. Tak apa, asalkan kita ni suami isteri, you boleh ada you punya girlfriend, I punya boyfriend. Okay, as long as kita ni jadi keluarga, kita jaga anak-anak kita elok-elok. Nah, syarat dia apa semua, kita jangan pisah, jangan bercerai. You nak have your own life, boleh. I will have my own life. Tuan-tuan, ni saya duk cerita ni bukan cerita dekat Amerika ni dekat tempat kita ni. Ada. Pelik tak? Dah main satu tahap tak pelik dah. Lah ni lagi pelik. Tahu apa dia? Tahu apa dia? Suami ada boyfriend lain. Isteri ada girlfriend lain. Faham tak faham tu saya nak cerita lain ni. Suami ada boyfriend. Dia ada jantan dengan jantan. Faham tak faham ni? Yang isteri dengan girlfriend lain. Ni duk jadilah ni. La haula wala quwwata illa billah. Dia panggil menormalisasikan LGBTQ. Tambah Q kat belakang.
Usaha ni berlaku beberapa ketika ni tuan-tuan. Dulu-dulu tahun 1970-an US sendiri pun tak terima lesbian dengan gay ni. Dia ada hukuman tertentu kepada orang yang ada hubungan lelaki-lelaki perempuan. Lah ni depa ada undang-undang yang mengesahkan perkahwinan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Saya tengok satu video tuan-tuan sekalian, lelaki dengan lelaki ni. Depa ni bukan lelaki jenis yang lelaki jadi macam perempuan pondan tu tak. Dia memang lelaki dengan berjambang dengan misai. Yang lelaki yang suami pun berjambang misai, yang jadi bini pun berjambang tak? Faham tak? Lepas tu saya tengok satu video tuan-tuan. Depa dua orang duduk tu. Lepas tu tiba-tiba si lelaki-lelaki seorang ni dia pergi melutut. Dia melutut. Tadi tunjuk cincin dekat jantan seorang lagi. Jantan seorang lagi tak macam mana? Macam tu. Lepas tu undak belakang. Lepas tu buat muka tu. Nak termuntah aku tengok. Aduh subhanallah. Allah Rabbi subhanallah. Ya Allah. Saya tengok satu video budak perempuan. Dia tunjuk Salih Alaihi Muhammad. Dia kata tajuk Instagram dia, reel dia tu, apa ni, my first date. Dia keluar apa ni, temu janji yang pertama. Kan? Yuk, rupanya dia pergi jumpa perempuan jumpa perempuan. Lepas tu pergi makan apa semua. Lepas tu pergi bawa kereta pergi naik Genting Highland. Lepas tu berjalan semua perempuan dengan perempuan, jalan pegang tangan apa semua, luah perasaan apa semua. Ya Allah, yang tu perempuan. Ada jantan dengan jantan buat dah. Ada seorang satu kes tu, tengok dekat dalam Facebook dia. Akhirnya kami bertunang. Finally kita bertunang. Tunjuklah jari, tunjuk cincin depan mata, jari tengok jari ni lain macam, bulu semacam. Kata akhirnya tunang. Tengok jantan dengan jantan tuan-tuan bertunang. #till jannah. Lepas tu dah bertunang tuan-tuan, naik kereta, bawa kereta pergi Cameron Highland. Petik buah strawberry. Yang kawan ni gigit separuh strawberry, kawan tu gigit pula separuh. Memang termuntah kita tengok. Misai belakang misai. Ya Allah, buruknya kelaku, subhanallah. Tuan-tuan, kita boleh gelak waktu ni. Kita boleh rasa pelik waktu ni. Satu hari anak-anak kita akan terima kedudukan mereka dalam masyarakat kita. Kita dipaksa untuk terima. Sebab siapa yang duduk depan saya tak ada Netflix, cuba angkat tangan. Di rumah dia tak ada Netflix. Makcik tahu Netflix tu apa? Memang hampa tak tahu, hampa jenis pegang tasbih semalam, handphone pun tak ada. Tuan-tuan, majoriti rumah kita ada Netflix. Dan di antara channel yang sangat mempromosi LGBT ni ialah Netflix. Setiap program yang keluar, antaranya cerita-cerita yang berkaitan yang series, yang Netflix series. Bila dia keluar cerita tu, dia kata Netflix series dia keluar tu. Cerita tu ialah buat untuk Netflix. Sebab dia ada yang production luar yang diambil daripada apa ni semua, macam-macam ni kan apa semua. Yang buat untuk Netflix saja semenjak daripada tahun 2022 mesti dimasukkan unsur LGBT kat dalam tu. Termasuk kartun. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam dekat dalam Netflix ada cerita tentang Jurassic Park untuk budak-budak, anak-anak kita duk tengok ni. Kartun. Dalam tu pun ada LGBT, perempuan dengan perempuan. Akhirnya jatuh cinta lah apa semua sebagainya. Nah, sekian. Walt Disney dia keluar, dia kata statement dia akan pastikan setiap kartun ataupun produk yang keluar mesti mengandungi 50% daripada produk dia mesti ada LGBT, sebab nak mempromosikan LGBT. Bukan suruh kita jadi LGBT, tak. Dia nak kita menerima keberadaan depa ni dalam masyarakat kita terima. 10 tahun akan datang, orang akan tengok orang perempuan dengan perempuan jalan apa semua, kita tak akan pelik. Tengok laki-laki sama laki-laki apa semua duk peluk-peluk kot jalan, kita tak akan rasa pelik. Pasal apa? Kita akan terima dan kita dipaksa untuk terima. Ni akhir zaman. Anda sekalian, waktu akhir zaman ni ancaman kita sangat kuat. Itu 3 benda saya sebut tadi. Yang pertama, akidah kena jaga, buat balik analisis kita, muhasabah kita dengan akidah kita. Yang kedua,
Sallallahu alaihi wasallam ibadah kita. Cek balik. Kalau tak mana kurang kena perbetul, tak mana lemah kena perelok. Tak mana ada strength yang tu kita guna kekuatan kita. Threat, ancaman kita segi akidah, ada segi ibadah. Susah nak buat ibadat. Orang nak buat ibadat lah ni tuan-tuan tahu apa ni, kena tunjuk ke orang. Kalau tak tunjuk ke orang, dia rasa tak puas ibadat dia. Pi umrah, pi haji sambil tawaf tu, tengok live buat Facebook apa semua, ambil gambar, ambil video, pasal apa? Nak tunjuk kat siapa? Tidak ni. Dan kalau dia tak buat macam tu, dia rasa macam dia tak sempurna ibadat urusan umrah dia. Kalau tak ada live, tak tunjuk gambar dia duduk depan Kaabah. Pergi umrah ke? Tak ada gambar depan Kaabah pun. Ambil buat apa aku dengan ibadah dengan aku? Macam tak sempurna, macam tak clear lah, macam tak cantik. Kan? Tu ancaman. Ancaman kata. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, akhlak ataupun adab. Ancaman. Tengok strength kita, tengok kelemahan kita dalam adab dan akhlak. Tengok Sayyidina Muhammad tuan-tuan, opportunity, peluang kita macam mana kita boleh nak meningkatkan, memperbaiki akhlak-akhlak kita ni. Yang berikut tuan-tuan sekalian, Sayyidina Muhammad threat, ancaman-ancaman kepada akhlak yang sentiasa ajak kita untuk buat benda maksiat, dan kita boleh cerita ke orang maksiat apa yang kita buat. Ialah ni. So apa yang saya boleh tengok dan saya boleh simpulkan daripada SWOT tadi ni, antara strength, weaknesses, opportunity dan threat, ketiga-tiganya sama ada akidah ataupun Muhammad ibadah ataupun akhlak, ketiga-tiganya beratnya pada ancaman. Akidah pun kita berhadapan dengan ancaman yang kuat, ibadat pun kita berhadapan dengan ancaman yang kuat, apatah lagi akhlak kita berada pada tahap yang sangat kritikal. Tapi inilah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita daripada ancaman-ancaman ni. Terus duduk dalam majlis ilmu, bukan setakat makcik-makcik, kena bawa anak-anak, kena bawa cucu main mengaji sekali. Sebab yang akan berhadapan dengan ancaman ni lebih berat pada depa, bukan kita. Depa lagi dahsyat. Tapi kita main mengaji, kita dengar ni tentang apa yang kita jumpa hari ni, anak-anak kita tak tahu. Dan kita pun tak mampu nak pergi balik cerita kat depa. Tak cerita. Cerita matahari naik sebelah barat, kan nak cerita apa, kita pun sekali keluar-keluar lupa dah. Ingat ni. Keluar-keluar tak percaya, kita tanya laki kita mai tak ni? Saya keluar kita tanya tu laki kita ni. Ustaz cerita apa tadi? Tak tahu, aku lupa habis dah. Dia kata. Yang aku ingat misal Jumaat misal je. Tu ingat dia. Aduh subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.